287 kes baru COVID-19 hari ini pecahkan rekod Malaysia dalam sejarah. Itu antara fokus kami malam ini, tapi ada lagi tajuk utama yang lain. Saksikan. Amaran kepada ahli politik. Ini bukan masa berpolitik. COVID-19 meningkat, rakyat tak sanggup hadapi PKP lagi. Apapun polis tetap sedia menghadapi pilihan raya umum. Perkembangan pertama untuk jam ini, Kementerian Dalam Negeri memandang serius isu peningkatan kes COVID-19 dalam negara hari ini. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya telah mengarahkan seluruh agensi di bawah kementeriannya untuk memperketatkan kawalan sempadan darat dan laut di Sabah. Hamzah berkata tindakan itu untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti ke dalam negara, khususnya di lorong-lorong tikus. Dalam pada itu, beliau turut mengarahkan bilangan anggota terlibat dalam operasi benteng ditambah bagi memastikan tiada kemasukan parti yang berpotensi membawa virus COVID-19. KDN akan terus memantau, terutamanya di lokasi hotspot yang menjadi laluan masuk parti ke dalam Malaysia. Setakat 2 Oktober hari ini, Malaysia mencatatkan sebanyak 287 kes baru COVID-19 sekaligus memecahkan rekod sebagai bilangan terbanyak dalam sejarah. Ahli politik mungkin merasakan adanya keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum atau PRU secepat mungkin. Tapi rakyat tidak berpendapat sebegitu. Ketua Pegawai Eksekutif EB Desk Malaysia, Sasongko Yudo berkata banyak kajian dalam talian termasuk daripada Astro Awani sendiri menunjukkan rakyat lebih bimbangkan COVID-19 berbanding situasi politik dalam negara sekarang. Politician mungkin akan saya perlukan PRU, tetapi masyarakat tidak nak seperti kajian Astro Awani, masyarakat tidak perlukan tak nak ada PRU karena COVID belum selesai. So, di sini kita perlukan masing-masing pihak harus ada keseimbangan, saling pengertian, mengerti satu sama lain, agar tercipta satu naratif yang sinkronis antara politician, antara rakyat dan juga terlebih media, karena apapun itu media pun punya peranan penting dalam reshaping the landscape of narrative di Malaysia. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi menangguhkan pendaftaran secara fizikal dan bersemuka pelajar institusi pendidikan tinggi atau IPT bagi kemasukan Oktober 2020. Ini termasuk pelajar lama yang kembali ke kampus susulan kebimbangan terhadap peningkatan kes COVID-19. Menurut kementerian itu, semua urusan pendaftaran pelajar serta aspek pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksana secara dalam talian hingga pengumuman baharu dibuat. Keputusan dibuat demi memelihara kesejahteraan dan keselamatan semua pihak. Bagi pelajar yang telah berada di kampus dan sedang mengikuti aktiviti akademik, mereka boleh kekal berada di kampus masing-masing dan pihak IPT diminta membantu segala keperluan yang diperlukan oleh kumpulan pelajar tersebut. KPT berkata sebarang pertanyaan berkaitan pergerakan balik ke kampus serta sesi pengajaran dan pembelajaran boleh dirujuk terus kepada IPT masing-masing. KPT juga mencadangkan kepada semua IPT supaya menangguhkan semua program atau aktiviti yang melibatkan himpunan di dalam kampus. KPT juga telah berunding dengan syarikat penerbangan bagi memohon pertimbangan penjadualan semula penerbangan pelajar pulang ke kampus, khususnya bagi mereka yang telah membeli tiket penerbangan ke IPT masing-masing. Sementara itu, beberapa universiti awam turut memutuskan untuk menangguh atau membatalkan beberapa program universiti. Semua pendaftaran penuntut baharu dan lama di Universiti Malaya dibuat secara dalam talian sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka yang telah berada atau dalam perjalanan ke kampus masih boleh meneruskan pendaftaran di kolej kediaman masing-masing. Week of Welcome dan Minggu Haluan Siswa sesi akademik 2020-2021 Universiti Malaya juga dilakukan secara dalam talian. Sementara itu, Universiti Teknologi Mara UiTM memaklumkan semua pelajar baharu dan lama diminta meneruskan pengajian secara kaedah terbuka dan jarak jauh ODL mulai 12 Oktober depan hingga 1 tarikh dimaklumkan kelak. Semua aktiviti yang dirancang untuk dilaksana dalam masa terdekat juga ditangguhkan sementara waktu, termasuk semua aktiviti yang telah mendapat kelulusan Naib Chancellor atau Ketua Pusat Tanggungjawab.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS turut mengarahkan semua penuntutnya menghubungi fakulti masing-masing berkenaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijadual bermula 12 Oktober ini. Malam Minggu Aluan Pelajar dan Majlis Ikrar Pelajar yang akan bermula pada 8 hingga 11 Oktober juga dilaksana secara dalam talian. Selain itu, pelajar dari Semenanjung diarah jalani kuarantin wajib 14 hari di pusat kuarantin, manakala pelajar dari Sabah dan Labuan tidak dibenarkan memasuki Sarawak bermula 4 hingga 18 Oktober ini. Sementara itu, di Pulau Pinang, lebih 1,200 penduduk kampung Permatang Janggus Penaga mengurangkan pergerakan aktiviti harian mereka. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan penutupan Sekolah Kebangsaan Permatang Janggus hingga 8 Oktober ini selepas seorang guru disahkan positif COVID-19. Tinjauan Ezra Awani di kawasan kampung mendapati sunyi dan lengang. Berbeza daripada kebiasaannya yang sibuk dengan aktiviti harian penduduk. Saya tengok nampak meriah lah, dia sibuk dengan budak-budak sekolah, dengan penduduk kampung ulang-alik. Tapi bila dah dapat maklumat Permatang Janggus dilanda dengan COVID ni, jadi hari ni nampak lengang sangat-sangat. Tambahan pula dengan sekolah kita tutup. Macam itulah. So kita harap hari ni penduduk-penduduk hariah Permatang Janggus ni dapat nak memantaukan diri sendiri dengan lebih duduk kat rumah lah, jangan keluar tanpa ada urusan yang penting. Apa yang penting di sini kita mesti sama-sama bertanggungjawab. Kita nak memutuskan rangkaian COVID ni, supaya apa yang terjadi hari ini tak akan merebak. Mula-mula kita rasa cemas juga kan, tapi sekarang macam hari ini kita nampak okey lah kan, sebab penduduk pun tak ada lah yang sibuk sangat kan, tak berapa lah sibuk sangat. Jadi kita harap lepas ni harap tak ada lah kan COVID tu kan di Permatang Janggus ni kan. Keputusan belum tahu lagi. Jadi anak-anak tengah kuarantin lah. Anak-anak semua kuarantin. Jadi mereka pun tak keluar kan. Dari semalam kita tengok dah tak keluar lah. Kita mungkinlah kita akan kan, sebab kementerian KKM pun dia tunggu dulu kan, sebab dia tengok dulu kalau 3-4 orang ke, mungkin mereka akan ambil tindakan untuk penduduk kampung ni apa kan. Masalah penduduk sendiri ambil langkah berjaga-jaga. Kita sekarang kita ambil langkah berjaga-jaga lah. Kita pun tak akan bebas sangat lah kan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum ini menjalankan ujian saringan COVID-19 terhadap lebih 400 murid dan 50 guru sekolah tersebut. Ia selepas seorang guru yang juga isteri kepada ahli politik di Kedah dilaporkan tidak sihat ketika berada di sekolah sebelum dia pergi mendapatkan rawatan di sebuah hospital di Kedah. Dia kemudian disahkan positif COVID-19. Masyarakat Malaysia diminta supaya tidak panik dengan penyebaran gambar ciapan KKM mengenai kawalan rentas negara. Pihak KKM melalui akaun Twitter rasminya menafikan kenyataan di mana pada 3 Oktober ini akan bermulanya kawalan rentas daerah di seluruh Malaysia. KKM meminta agar orang ramai untuk tidak berkongsi kenyataan palsu itu. Terdahulu, mesyuarat khas menteri-menteri memutuskan untuk melaksanakan kawalan rentas daerah di seluruh Sabah berkuat kuasa 3 Oktober hingga 16 Oktober ini, iaitu esok. Maklumat tersebut turut dikongsi oleh KKM menerusi laman Twitternya. Pertambahan 280 lebih kes baru positif COVID-19 dan pada Khamis 260 sekaligus merupakan jumlah kes baru kedua tertinggi sehingga kini. Dan ini sedikit berita lain dan ini ialah harga runcit petroleum bermula esok hingga 9 Oktober ini. Harga runcit RON 95 akan naik sebanyak 3 sen seliter iaitu daripada RM1.68 seliter kini kepada RM1.71 seliter. Begitu juga dengan RON 97 naik 3 sen seliter daripada RM1.98 seliter kepada lebih RM2, RM2.01 seliter bermula esok sepanjang minggu depan. Manakala diesel turun 1 sen seliter iaitu daripada RM1.71 seliter kepada RM1.70 seliter. Okey, seterusnya isu banjir kilat dan bandar selamat antara perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Datuk Mahathir Cik Ngah yang baru saja dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, selain itu penekanan turut diberi kepada isu kemiskinan bandar.
dan kesan COVID-19 kepada warga kota. Antara perkara lain ialah untuk menyempurnakan penggubalan dasar perumahan di Bandaraya Kuala Lumpur kerana kita merasakan ada aspek tertentu yang perlu diberi perhatian tentang perumahan, terutama tahap rumah mampu milik yang benar-benar dimampui, dan juga supaya bandaraya membina council homes ataupun rumah bandaraya di setiap kawasan parlimen bagi memberi peluang pekerja-pekerja berpendapatan rendah dapat menyewa unit-unit rumah yang mereka mampu. Itu sebahagian daripada perkara. Ada a long list yang telah saya sampaikan kepada Datuk Bandar dan saya percaya beliau mampu untuk memberikan perhatian kepada perkara-perkara tersebut. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas Majlis Serah Tugas Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baharu di sini pada Jumaat. Mahdi dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baharu bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 1 Oktober bagi menggantikan Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan yang tamat perkhidmatan pada 30 September. Dalam pada itu, kata Anwar, isu pembangunan kampung baru dan kampung tradisi juga akan menjadi antara keutamaan Mahdi selepas ini. Mahdi yang berkelulusan ijazah dalam bidang perancang bandar dan wilayah memulakan kerjaya di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sebagai pegawai perancang bandar dan desa pada April 1983 sebelum bersara wajib pada September 2019. Dalam pada itu, Mahdi juga mengakui sudah biasa dengan permasalahan warga kota dan akan memberi 3 perkara utama dalam tugas awal beliau selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur. Jelasnya, setiap isu berkenaan akan cuba diselesaikan selain fokus yang diberikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Tan Sri Anwar Musa sendiri. Jadi saya boleh simpulkan kepada mungkin 3 perkara. Yang pertama sudah tentu mengenai kedudukan baru-baru ini masalah banjir kilat. Dan yang kedua, permasalahan dari segi kesesakan lintas juga menjadi perhatian. Dan yang ketiganya dari segi urus tadbir ibu kota. Jadi inilah perkara yang di samping perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri kepada saya untuk diberikan tumpuan, tapi secara amna ini yang diberikan sebagai fokus awal ketika saya menerjui Dewan Bandaraya ini. Kita bakal hadapi gelombang ketiga COVID-19 selepas ini. Anda sedang menonton Awani 7.45, saya Luqman Haris, dan untuk 30 minit akan datang, ini tajuk utama kami. Hari ini negara mencatat jumlah kes baru COVID-19 tertinggi dalam sejarah. Malaysia bakal hadapi gelombang ketiga. Jadi adakah kita berdepan PKP sekali lagi? Malaysia mencatat sebanyak 287 kes baru COVID-19 setakat jam 12.30 hari ini. Ini merupakan jumlah kes tertinggi pernah dicatatkan di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata semua kes tersebut merupakan kes penularan tempatan dan tiada langsung kes import. Sehingga 2 Oktober 2020 jam 12.30 hari terdapat 287 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 11,771 kes.
Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 1,540 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Kesemua 287 kes adalah kes penularan di dalam negara. Daripada 287 kes tersebut, sebanyak 20 kes merupakan pengunjung yang pulang daripada Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 139 kes. Jadi di manakah kita sekarang? Ini angkanya, 287 kes baru hari ini, menolak naik jumlah keseluruhan kes kepada 11,771 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 juga meningkat, kini 1,540 kes. Tapi hari ini 81 orang pulih dan dibenarkan discharge ward. Justru jumlah keseluruhan yang pulih dan dibenarkan discharge pulang ke rumah kini lebih 10,095 orang. Tetapi ada 22 orang yang sedang dirawat di ICU dan 4 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan. Kes kematian tiada pertambahan hari ini, sekaligus jumlah kematian COVID-19 di Malaysia kekal seramai 136 orang. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan keadaan jangkitan COVID-19 yang meningkat di Malaysia pada waktu ini adalah permulaan untuk gelombang ketiga. Peningkatan kes yang berlaku sekarang sebenarnya bukan hanya berlaku di Malaysia, tapi turut dialami oleh negara-negara lain di serata dunia. Jadi apa yang kita perlu laksanakan ialah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 ni. Untuk membendung virus tersebut, tindakan-tindakan kita adalah amat penting. Iaitu kalau kita mengamalkan SOP, kita dapat memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Jadi SOP telah kita siapkan untuk semua sektor dan kita harap rakyat Malaysia patuhi kepada SOP tersebut. Jadi adakah kita patut melalui PKP secara penuh sekali lagi? Tan Sri Dr. Hisham berkata KKM akan tetap melihat perkembangan semasa penularan COVID-19 di negara ini sebelum membuat sebarang keputusan termasuk dan terutamanya melibatkan pelaksanaan semula PKP. Setakat ini katanya Malaysia masih berada dalam PKP pemulihan dan semua sektor masih dibenarkan beroperasi. Kita lihat setakat ini kita masih dalam PKPP iaitu RMCO ataupun Recovery Movement Control Order. Jadi kita membenarkan semua sektor iaitu sektor ekonomi, sektor sosial, sektor sukan dan sektor pelajaran. Setakat ini jadi ke dalam kawalan iaitu PKPP. Tetapi kita belum memutuskan dan kita sedang memerhatikan perkembangan terkini. Kalau perkembangan terkini menunjukkan kes merebak dengan cepat, mungkin kita akan melihat kepada tindakan-tindakan susulan. Setakat ini masih dalam RMCO ataupun PKPP. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya juga mengesahkan 3 kaki tangan yang dijangkiti COVID-19. Pengurusinya, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata semua mereka dikesan positif ketika saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA sebaik tiba dari Sabah. Abdul Ghani berkata 3 individu itu bertugas di bilik gerakan SPR di Wisma Persekutuan di Kota Kinabalu. 2 campur 1. 1 lagi semalam. 3. Kalau tengok kan ketiga-tiga ni bertugas di bilik gerakan kita di Wisma Persekutuan. Semua di kuarantin lah. Yang balik ke daripada Sabah lah di kuarantin. Yang di sana saya tak pastilah. Yang di Sabah kan. Yang di sini lah. Yang flight kita daripada Sabah semua kena kuarantin 2 minggu. Yang daripada Semenanjung ni dah lebih kurang dalam 250 orang.
Sabah dan Kedah mencatatkan 2 jumlah kes tertinggi di Malaysia hari ini. Penularan COVID-19 masih belum berakhir dan Malaysia juga bukan satu-satunya negara yang giat berusaha untuk membendung dan memerangi virus pembunuh ini daripada terus menular dalam kalangan rakyat. Astro Awani menerusi platform Twitter cuba mendapatkan suara rakyat berhubung isu ini. Berdasarkan pungutan suara yang kami lakukan di platform media Astro Awani, ramai dalam kalangan pembaca kami berpendapat bahawa mereka tidak bersedia untuk menempuh pilihan raya umum ke-15 tatkala negara sedang memerangi COVID-19. 86.2% daripada 6,344 orang responden menyatakan mereka tidak sedia jika PRU15 dilaksanakan ketika negara sedang bergelut dengan pandemik sekarang. Baki 13.8 lagi berpendapat sebaliknya. 73% daripada 20,525 orang responden menyatakan tidak sekiranya PRU15 dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Baki 27% lagi berkata ya. Di ruangan komen, kami ramai juga menyatakan kebimbangan mengenai peningkatan COVID-19 akan melonjak lagi jika PRU15 peringkat kebangsaan dilaksanakan. Apapun ahli politik diminta tidak mengutamakan desakan mahu mengadakan PRU15 berbanding keselamatan ketika rakyat berdepan penularan wabak ini. Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata pengalaman yang diperolehi daripada pilihan raya negeri Sabah dalam isu pandemik ini patutnya menjadi iktibar kepada semua orang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Majlis Keselamatan Negara MKN harus membuat penilaian dalam hal ini. Orang-orang politik, kita harap jangan didahulukan politik mendahului keselamatan dan nyawa rakyat. COVID ini adalah satu perkara yang even Amerika dan United Kingdom pun tak dapat memeranginya dengan berkesan. So jangan do not take this lightly dan jangan pula kita mendahulukan perebutan kuasa politik. Dan itu perlulah dibuat satu assessment yang menuntut kepada kebijaksanaan semua pihak. Saya bersetuju dalam maqasid syariah dan juga dalam hal berkaitan dengan panduan agama pun soal nyawa mesti didahulukan. Berdasarkan pungutan suara yang dilakukan di laman Twitter Astro Awani pada Rabu, ramai berpendapat bahawa mereka tidak bersedia untuk menempuh PRU15 ketika negara sedang memerangi COVID-19. Sebanyak 86.2% daripada 6,344 responden menyatakan mereka tidak sedia, sementara 13.8% lagi berpendapat sebaliknya. Sebelum ini, pakar epidemiologi Profesor Datuk Dr. Awang Bugiba Awang Mahmud menegaskan Malaysia masih belum bersedia untuk mengadakan pilihan raya berskala besar seperti PRU dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri mengingatkan semua pihak agar fokus kepada tanggungjawab terhadap rakyat berbanding isu politik. Ujarnya, perkara itu mampu menjejaskan sektor ekonomi khususnya dari segi pelaburan susulan ketidakstabilan politik dalam negara. Kalau semua pemberita tahu, saya tak pernah melibatkan politik dalam kerja saya. Jadi biarlah kita sama-sama mengusahakan satu tugasan yang ataupun tanggungjawab terhadap rakyat dan juga negara kita. Kalau kita asyik berpolitik, orang luar pun takut nak invest melabur dalam negara kita. Biarlah, saya tidak mahu bercakap politik, tetapi saya bersama rakan-rakan kami di MOTEK ini nak mengusahakan apa yang terbaik untuk negara kita, untuk menjadikan pendapatan dan juga membantu orang kita mendapatkan pekerjaan mereka, menjadikan pendapatan untuk diri mereka. Ya. Baru-baru ini, rata-rata pembaca Astro Awani menyuarakan pandangan mereka bahawa pilihan raya umum ke-15 tidak sesuai dilakukan dalam masa terdekat susulan peningkatan kes COVID-19. Komen menerusi Twitter yang dikemukakan pembaca turut berharap agar pemimpin lebih fokus kepada isu ekonomi dan rakyat berbanding cakap-cakap politik. Apapun, Wira di Barisan Hadapan sentiasa sedia untuk memainkan peranan mereka. Polis Diraja Malaysia siap sedia sekiranya kerajaan ingin melaksanakan semula PKP di seluruh negara. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata PDRM sentiasa bersiap sedia dan ia bukan satu perkara baru.
We are ready. In fact, ini bukan benda baru. Kita dah pengalaman beberapa bulan dah daripada semenjak awal-awal dulu, bulan 3 dulu sampai ke hari ini. Jadi kita dah pernah buat dan kita buat dengan jayanya dalam membantu pihak KKN. Peningkatan kes COVID-19 di Sabah turut menular sehingga beberapa kawasan di Semenanjung. Wujud kebimbangan sekiranya pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat. Semalam Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh mengharapkan agar PRU tidak diadakan dalam masa terdekat. Ekoran situasi semasa yang membimbangkan. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berangkat pulang ke Istana Negara hari ini. Memetik laporan bernama, baginda berangkat pulang pada jam 12.40 tengah hari tadi diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baginda sebelum ini menerima rawatan di Institut Jantung Negara atau IJN sejak 21 September lepas. Seri Paduka Baginda telah beransur pulih dan atas nasihat pakar perubatan IJN, Seri Paduka Baginda akan berehat di Istana Negara. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, Al-Sultan Abdullah turut berangkat menunaikan solat Jumaat sejurus tiba di Istana Negara yang di Pertuan Agong dimasukkan ke IJN pada 21 September lepas untuk menjalani rawatan keracunan makanan. Selepas ini, portfolio Menteri Kabinet Sabah dijangka diumumkan minggu depan. Bertemu kembali terdapat beberapa dakwaan berkenaan dengan kesan PRN Sabah tempoh hari terhadap penularan COVID-19 yang tinggi di negeri itu yang dicatatkan hari ini dan semalam. Tapi apapun, beberapa portfolio Menteri Kabinet Sabah dijangka diumumkan minggu hadapan. Timbalan Ketua Menteri 2, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata pengumuman itu bagaimanapun akan dibuat oleh Ketua Menteri, Datuk Seri Haji G. Mohamad Noor secara berperingkat. Baki beberapa Menteri Kabinet akan dilantik secepat mungkin dan sebahagiannya akan diumumkan minggu depan. Senarai calon telah diserahkan dan akan diumumkan oleh Ketua Menteri. Beliau berkata demikian dalam sidang media pertamanya selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah di Kota Kinabalu sebentar tadi. Jeffrey menolak sekeras-kerasnya spekulasi yang mengatakan bahawa pentadbiran pimpinan Haji G tidak menyebelahi kaum Cina di negeri itu. Desas-desus ini sengaja dibuat dan disebarkan katanya untuk menimbulkan kebencian dan rasa tidak harmoni dalam kalangan warga Sabah. Terdahulu, Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liu Wee Kiong meninggal dunia jam 11.50 pagi tadi. Mendiang yang berusia 60 tahun menghembuskan nafas terakhir ketika menerima rawatan di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu. Perkara itu disahkan pegawai beliau kepada Astro Awani awal hari ini. Menurut pegawai mendiang yang ditemui di perkarangan hospital sekitar jam 8 pagi tadi, kadar oksigen Liu masih stabil. Namun tahap kesihatannya semakin merosot dan kemudian disahkan meninggal dunia oleh doktor yang merawat beliau. Mendiang akan dibawa ke kediamannya di Likas untuk upacara seterusnya. Sebelum ini, mendiang dimasukkan ke hospital bagi menerima rawatan jangkitan kuman di paru-paru. Wee Kiong adalah bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Undang-Undang dan Parlimen. Mendiang sebelum ini dilantik menjadi pengarah jawatan kuasa juga untuk pilihan raya negeri Sabah. Skuad APEC 2020 melebarkan sayap ke selatan tanah air dengan memulakan jelajah di Tanjung Emas, Muar, Johor semalam. Program perkongsian informasi berkenaan fungsi serta peranan Malaysia selaku tuan rumah APEC tahun ini mendapat sambutan memberangsangkan. Pelbagai aktiviti diadakan seperti simulator F1, permainan Wheel of Fortune, kuis trivia APEC dan pertandingan selfie yang dikendalikan 10 anggota skuad APEC 2020. Bukan sahaja mencabar pengetahuan, orang ramai turut berpeluang memenangi cenderamata edisi terhad APEC 2020 seperti t-shirt, pelitup muka, buku nota serta telefon pintar. Kebanyakan pengunjung akui program berkonsep santai itu memberi pelbagai informasi berhubung penganjuran APEC 2020. Sebenarnya dah nampak dah lori ni dah kat sana, tapi macam tak sangka bila dekat sini, oh tahu dah APEC tu dia mau pada untuk kita tahu apa itu APEC. Tapi dengan adanya program macam ni, kita rasa oh kita tahu APEC ni untuk masyarakat.
Macam pernah dengar je, dengar tapi tak tahu apa function. Tapi bila ada program macam ni, dia macam dedahkan kita untuk tahu apa APEC. Cuma pernah dengar je lah. Sebab tak ada orang kata penerangan yang khusus untuk APEC ni. Sebab kita pun datang just suka-suka, tak tahu pula benda ni ada program ni lagi. And then ada tu kita join je lah. Bila dah tahu ni? So untuk yang sebab sekarang negara mana-mana lah terlibat dengan wabak COVID ni kan. Macam untuk meningkatkan kembali ekonomi negara Malaysia ataupun di seluruh dunia pun baguslah aktiviti macam ini dibuat. Saya pun selama ni pun tak tahu apa dia APEC kan. Jadi tahun kedua dia kat Malaysia ni kira boleh dapat membanggakan lah rakyat Malaysia lah. Kira macam orang luar akan tahu Malaysia ni macam mana, negara macam mana. Boleh pentingkatkan pelaburan kat Malaysia ke apa. Saya rasa baguslah penganjuran tu, orang tahulah. Kalau tak orang kita dari Malaysia pun tak tahu yang APEC ni wujud dekat Malaysia. Lagi satu baguslah kita pun tahu pasal ekonomi. Lagi ada pendedahan lah orang kata. Sebagai pengerusi APEC 2020, tumpuan akan diberikan kepada agenda kemakmuran bersama bagi membawa manfaat ekonomi yang lebih besar kepada rantau Asia Pasifik dan membincangkan polisi yang mampu memberi impak kepada perdagangan global. Selepas ini, News Magazine Series bermula esok. Bertemu kembali dalam Awani 745. Invest Selangor Berhad dengan kerjasama Astro Awani semalam melancarkan siri majalah berita News Magazine Series terbaru yang berjudul Investment Insider. Bakal bersiaran bermula esok pada jam 9.45 malam di saluran Astro Awani 501 dan juga aplikasi Astro Awani. Siri 8 episod penting itu menampilkan syarikat yang juga pelabur antarabangsa dan domestik memilih Selangor sebagai destinasi pilihan mereka. Selangor has remained as Malaysia's leading economic. Siri ini membawa naratif kisah pelaburan oleh syarikat terlibat selain memberi inspirasi di sebalik cabaran yang dihadapi ketika membangunkan perniagaan dalam ekosistem Selangor. Mereka juga berkongsi pengalaman dan sokongan yang diterima menerusi agensi Invest Selangor dalam melancarkan perniagaan di negeri dengan julukan Golden State. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor, Datuk Hassan Azhari Idris, siri itu bertujuan memberi pendedahan kepada pelabur tentang perkhidmatan yang ditawarkan bagi memudahkan perjalanan perniagaan mereka. Sebenarnya kita ingin berkongsi pengalaman Invest Selangor dalam membantu syarikat-syarikat yang beroperasi di Selangor dan bagaimana syarikat-syarikat yang beroperasi di Selangor boleh mendapat faedah daripada bantuan-bantuan yang telah diberikan dari perkhidmatan oleh Invest Selangor, yang mana ini adalah sebahagian daripada tugas kita untuk memberikan khidmat fasilitasi kepada pelabur-pelabur, walaupun sama ada mereka pelabur dari luar negeri maupun pelabur di dalam negeri. Through this also they will be able to understand why other investors have chosen Selangor as their destinations. Syarikat-syarikat yang dipilih menyertai siri ini adalah dalam kategori 5 kluster utama selain yang menyumbang kepada KDNK Selangor. What is your thought to be chosen in this show? Extremely lucky. Yeah, very much appreciate Invest Selangor as well as Astro for this opportunity. It's a wonderful evening. Saksikan Investment Insider bermula esok 9.45 malam di saluran 501 Astro Awani. Selangor has remained as Malaysia's leading economic powerhouse, contributing to about a quarter of the country's GDP last year. Why is Selangor the preferred destination for investment? We speak to business leaders and key stakeholders across industries to take a closer look at efforts taken by Invest Selangor to continue to drive growth for existing players while attracting new ones into the state. Join us in this 8-episode special, Investment Insider, only at Astro Awani.
Seterusnya, pasaran saham tempatan Amerika Syarikat merudum susulan pengumuman Presiden Donald Trump dan isteri beliau, Melania Trump, yang disahkan positif COVID-19. Indeks Dow Jones mencatatkan penurunan 1.3% atau 370 mata. S&P pula susut 1.3% juga dan Nasdaq susut sebanyak 1.6%. Setakat ini, Trump dan isterinya menjalani kuarantin sementara mendapatkan rawatan. Difahamkan beberapa lagi individu lain dalam kabinet Trump turut disahkan positif COVID-19, tetapi naib Presiden Amerika Syarikat Mike Pence didapati negatif. Sekian Awani 7.45 untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Ingat, kita jaga kita. Assalamualaikum. Salam hormat.